Sabda Nabi SAW, sesungguhnya diharamkan makanannya sahaja. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Lahad Datu 107.3 FM. Terangi malam anda dengan Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz Haji Osman. Ya, IKIM Inspirasi Info dari Islam. Terima kasih atas perhatian anda. Jam 9 malam, Syama'il Ar-Rasul, kita nak bawakan perbincangan pada malam ini. Dengarkan di radio anda, frekuensi kita, macam-macam frekuensi lah dekat lokasi anda. Ataupun anda boleh muat turun aplikasi telefon pintar di Apple App Store atau Google Play Store secara percuma. Jadi muat turun sekarang, ada akses internet, laju, lancar. Boleh dengarkan siaran kami dekat situ. Ataupun anda sambil buat kerja anda dekat rumah malam ini, duduk tengok berita ke dan sebagainya, boleh dengarkan menerusi atas talian siaran kami online streaming radio www.ikim.my. Dengarkan siaran kami, insya-Allah malam ini kita bawakan tentang tajuk roti yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan jam 9 seketika nanti. Okey, jam ini insya-Allah dengarkan dulu Raif, ini dia Alhamdulillah. I wanna learn to love me. I'll thank her for whatever I have. Alhamdulillah, no matter what comes my way. Alhamdulillah, my heart will thank and praise. And every time I'm feeling down or out of place, Alhamdulillah, everything's gonna be okay. But nothing ever goes as planned. And when I can't remember, my heart will surely understand. I ask Allah to guide me. I'm starving for His mercy, so I'm thanking for whatever I have. Alhamdulillah, no matter what comes my way. Alhamdulillah, my heart will thank and praise. And every time I'm feeling down or out of place, Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penerbit program Syama'ilur Rasul Tuan Haji Faiz bin Haji Osman hafizahullah wa ra'ah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terus dapat untuk bersama di dalam program Syama'ilur Rasul yang kita merujuk kepada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, yang mana ia juga adalah merupakan daripada kitab-kitab yang sering dirujuk apabila ingin untuk mengenali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan dibawa untuk mengetahui dan mengenali ciri-ciri roti baginda Rasulullah. Bab majaa fi sifati khubzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang mendatangkan riwayat tentang ciri-ciri jenis-jenis roti Rasulullah SAW. Roti Rasulullah, roti yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermakna kalau maksudnya roti ni ada banyak jenis. Kita pun zaman kita roti pun ada macam-macam jenis. Beras pun yang kita makan ada banyak macam jenis. Gandum pun begitu, ada macam-macam jenis. Ada yang high class, grade A. Ada yang sederhana, ada yang murah, beras hancur dan sebagainya. Begitulah juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam roti apa yang dimakan oleh Nabi SAW. Jadi kita nak tahu ni. Jadi dalam bab ini insyaAllah kita akan dikemukakan hadis-hadis yang menceritakan tentang roti yang dimakan oleh Rasulullah SAW dan keluarga Rasulullah SAW. Maknanya kalau kita ikutkan, kenapa nak bahas tentang roti Rasulullah SAW yang dimakan Rasulullah, juga sebenarnya untuk mengetahui akan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gambaran makanan seseorang, juga makanan kehidupan seseorang itu. Baik, hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat: "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi asy-sya'ir yawmaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, orang yang kalau cerita bab ni paling layak lah, sebab dia salah seorang daripada isteri Rasulullah SAW, yang mana dia sendiri tengok, kenal pasti dan bersama dengan baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan dan juga apa yang dimakan oleh Nabi SAW. Dia kata tidak pernah masyabi'ah, tidak pernah kenyang. Siapa? Alu Muhammadin. Subhanallah. Dia sebut ni lebih luas tapi akan membawa makna kena kepada yang khusus. Iaitu tidak pernah kenyang Alu Muhammadin, ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Muhammad saja, ahli keluarga Rasulullah. Kalau ahli keluarga bermakna Rasulullah demikian lagi. Dari apa? Min khubzi sya'ir yawmaini mutatabi'ain. Tidak pernah ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasai kenyang daripada roti yang dia sebut sebagai asy-sya'ir. Asy-sya'ir ini dibahaskan oleh para ulama. Asy-sya'ir maksudnya tepung yang dibuat daripada gandum barley. Roti daripada tepung barley ini adalah merupakan daripada grade yang rendah. Maksudnya kalau dalam banyak-banyak daripada tepung, barley adalah termasuk daripada kategori yang rendah dan sederhana betul. Ini maknanya kalau kita kata murah lah.
Kalau kita beli yang beras yang paling murah lah. Yang ni tepung yang paling murah, yang diuli kemudian dibuat roti. Kasarlah rotinya. Ini yang dimakan oleh keluarga Rasulullah dan keluarga dia. Pun dalam keadaan roti ni yang jenis murah, yang jenis kasar, yang jenis bukan yang hebat pun, dalam keadaan yang macam ni pun, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Maknanya kalau hari ni ada roti syair ni, mereka makan, bolehlah alas perut. Besok tak ada dah. Dia tak jadi 2 hari. Subhanallah. Ada lagi mengatakan, kadang-kadang siang, pagi ada, siang ada, malam tak ada roti dah. Makan apa? Makan kurma dan air. Allah, cubalah kita renung kehidupan kita ni. Apa yang kita makan, apa yang kita nikmati, berbanding daripada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga Nabi, insan mulia, kekasih Allah. Keluarganya adalah yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi makanan dengan makanan yang sederhana betul. Bahkan sentiasa juga merasai lapar. Tak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Daripada roti yang grade-nya rendah. Hatta qubida Rasulullah SAW. Berlaku ini bukannya pada waktu awal-awal dakwah Nabi. Mungkin orang kata awal dakwah Nabi ni, Nabi terpaksa banyak berkorban. Sebab tu nanti dah mula futuhat, pembukaan kota Mekah, lepas tu kemudian dakwah menyebar, Baitul Mal dah mula, dah ada hasil rampasan perang dan semakin banyak. Tidak, kata Aisyah, sampai wafat Nabi. Subhanallah. Itulah kehidupan kesederhanaan, kehidupan Nabi kita dan keluarganya yang dididik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau kita tengok di akhir-akhir daripada umur Nabi ni, yang kita tengok bagaimana rampasan perang, hasil-hasil harta banyak di akhir-akhir usia Nabi SAW. Tapi Nabi tidak pernah menyimpannya. Nabi SAW tidak pernah memanfaatkannya untuk pribadi dan keluarganya. Yang Nabi berikan adalah kepada orang-orang yang lebih memerlukan. Nabi rela dirinya dan keluarganya hidup dalam keadaan kesederhanaan. Kerana yang kaya itu adalah hati. Kerana menyandarkan kekayaan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yaqul, ma kana yafdulu an ahli baiti Rasulullah SAW khubzus syair. Diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan tidak pernah berbaki roti tepung barli yang dimakan oleh ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ni nak cerita roti itulah. Jadi roti tadi syair, ini roti syair juga. Maknanya roti yang memang sederhana betul. Tak ada sisa kalau dimakan, sampai ada kat rumah Rasulullah, dimakan habis. Kenapa maksud habis? Kerana sedikit. Kalau banyak, lebih. Tapi kerana sedikit, maka ketika makan dah tak ada sisa. Tak ada sisa maksudnya tidak disimpan lagi. Selepas ni kalau makan waktu siang, malam tak ada lagi, dah habis. Kalau kita lebih, kita kata nanti kita simpan untuk malam. Atau kalau lebih hari itu, kita boleh simpan untuk esok. Tapi kalau sampai dimakan, maka habis. Bermakna makan itu sangat sedikit, habis, tak sempat untuk disimpan lagi untuk esok harinya. Kerana cukup-cukup untuk waktu itu sahaja. Dan ini juga berkaitan dengan doa baginda Rasulullah SAW yang mendoakan, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad qutan. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan, kata baginda Rasulullah. Ya Allah, jadikan rezeki untuk keluarga Muhammad SAW sekadar mencukupi sahaja. Qut di sini maksudnya sekadar untuk hidup saja. Qut. Masya Allah. Nabi doa macam itu. Kata Imam Qurtubi, untuk apa? Sekadar untuk makanan asasi, untuk sekadar jangan sampai meminta-minta. Dah cukup-cukup dah. Sebab tu kita pun nak ingatkan orang yang minta-minta ni, kalau dah cukup jangan minta. Dah cukup dah ada makanan untuk dibeli dah, tak boleh minta. Nanti kalau dah tak ada makanan, lapar, minta. Itu. Tapi sekarang ni dah jadi profession.
dah minta lebih dah daripada apa yang dia hajatkan untuk nak alat perut ke atau keperluan, tapi dia minta lagi. Sebab apa? Oh, itu dah jadi keperluan dah, dia jadi keinginan dah. Masya Allah. Sepatutnya cukup memandai dengan kecukupan, maka itu sudah disebutkan orang yang cukup. Nah, inilah sifat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Untuk kita juga bersifat qanaah, iaitu merasa cukup dengan apa yang telah dikurniakan. Kerana dengan sifat qanaah inilah orang akan bahagia. Rumah tangga yang paling bahagia, rumah tangga yang qanaah, iaitu rumah tangga yang mana lahir daripada keluarga yang merasa cukup dengan apa yang direzekikan oleh Allah SWT setelah berusaha dan berikhtiar. Tapi kalaulah keluarga itu hidup dalam keadaan nak berlebih-lebihan, maka minta maaf, maka akan lahirlah keluarga yang tidak harmoni, porak-poranda kalau sekiranya diuji dengan kekurangan. Maka cinta kasih itu kalau disandarkan dengan material, dengan harta benda, dia tidak akan berkekalan. Tetapi kalau cinta kasih itu kerana Allah dan Rasul, rida dengan ketetapan Allah pembahagiannya, maka insya-Allah rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang bahagia dan berkekalan, dan akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Haddad di dalam syair mengatakan, wa in tarda bi maksumin ishta muna'aman wa in lam takun tarda bihi ishta fi hazan. Kalau sekiranya kamu rela dengan pembahagian rezeki yang telah ditetapkan oleh kamu, kamu akan hidup dalam keadaan nikmat. Tetapi kalau kamu tak rida dengan apa yang telah ditetapkan rezeki oleh Allah, kamu akan sepanjang hidup dalam keadaan sedih dan rungsing. Sedang mendengar rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, sederhananya kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh kena pasti dengan makanan-makanan asasi yang dimakan oleh Rasulullah dan keluarganya. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layali al-mutatabi'ata tawiyan huwa wa ahluhu la yajiduna 'asha'an wa kana aktsaru khubzihim khubza sya'ir. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahawa Rasulullah SAW tidur beberapa malam berturut-turut dengan perut kosong. Allah. Baginda dan juga ahli keluarganya tidak ada makanan untuk dinikmati. Ini waktu malam, iaitu makan malam. Kebanyakan makanan baginda dan keluarganya ialah roti tepung barli. Begitu. Jadi Ibn Abbas ni tahu sebab apa? Sebab dia di antara sahabat yang selalu berada juga di rumah Nabi SAW. Sebab dia ni adalah merupakan dari sepupu Rasulullah. Dan dia adalah merupakan anak saudara dari salah seorang dari isteri Nabi bernama Maimunah. Jadi maknanya dia pun nak tahu tentang rumah tangga Nabi, dia duduk dengan Nabi. Sebab tu ada riwayat dia pernah berqiyamul lail ataupun tahajud dengan Nabi SAW, sehingga dia pun tahu, ya Allah, Rasulullah tahajud panjang, baca Al-Baqarah dalam satu rakaat, rukuk sama panjang, sujud. Kerana dia pernah bermalam di rumah Nabi. Begitulah dia tahu suasana keluarga Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan tadi. Kerana dia sendiri tengok. Ada kala dia tengok Nabi SAW ini, satu hari dia kata, Nabi makan, siang adalah makanan rezeki sikit, tapi malam tak ada dah, habis. Maka tidur Nabi SAW dan keluarga dia dalam keadaan lapar. Kerana makan malam tak ada. Masya Allah. Makan malam tak ada. Sebab tu dalam riwayat yang lain, Aisyah kata, kami ni, keluarga Rasulullah SAW ni, pernah Nabi SAW tidak menyuruh kami untuk menyalakan api 2 bulan berturut-turut. Maksudnya tidak menyalakan api isyarat bahawa tidak ada masakan dan dimasak selama 2 bulan. Maka sahabat hairan, kamu makan apa? Rasulullah makan apa? Kamu semua makan apa keluarga dia? Al-aswadan, kata Aisyah, 2 yang hitam. Iaitu apa dia? Kurma dan air je. 2 bulan makan kurma dan air. Kurma dan air. Boleh hidup. Bukan hidup saja, ibadahnya Masya Allah. Apa lagi? Oh, syukurnya Masya Allah. Hidupnya hidup hebat. Masya Allah. Bermakna hebatnya kehidupan ini bukan sebab makanannya, bukan sebab hartanya,
tetapi adalah sebab iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kebahagiaan. Jadi Nabi pernah dengan keluarga dia, disebutkan tadi beberapa malam berturut-turut tak ada makanan di waktu malam. Masya Allah, sederhananya. Nabi boleh je nak minta dengan para sahabat. Tak ada sahabat yang tidak akan memenuhi permintaan Nabi. Bahkan mereka berlumba untuk memenuhi permintaan Nabi. Tapi Nabi tak mahu untuk nak meminta-minta. Satu, dan Nabi tidak mahu ketika itu untuk nak hidup dalam keadaan senang lenang sehingga menyebabkan nanti boleh mendatangkan lupa dan lalai. Nabi pernah minta kehidupan yang sangat sederhana. Nabi kata, aju'u yawman wa ashba'u yawman. Aku nak hidup biar aku rasa lapar sehari, kenyang sehari. Supaya dengan lapar tu semakin tunduk patuh kepada Allah, dan ketika rasa kenyang baru menghargai kepada kenyang itu sehingga bertambah syukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biasanya roti yang dimakan oleh Rasulullah, kata Ibnu Abbas, adalah terpung asyair, iaitu roti tepung barli. Daripada Sahal bin Ibnu Sa'din radhiyallahu anhu annahu qila lahu akala Rasulullah SAW an-naqiy, yakni al-huwara. Ditanya, orang tanya kat dia, tanya kepada Sahal Ibnu Sa'id, Sahal Ibnu Sa'din radhiyallahu anhu. Ditanya kepada sahabat ni, mungkin yang tanya ni tabi'in lah, tak tempat jumpa dengan Nabi, ataupun sahabat yang tak tahu tentang apa yang Nabi biasa makan di rumah. Ditanya, akala Rasulullah SAW an-naqiy, yakni al-huwara. Adakah Rasulullah SAW pernah menikmati atau makan roti daripada tepung yang putih bersih? Ini, manakala tepung syair tadi ni, dia tepung bali, kalau dicuba untuk dikisar pun tak boleh untuk nak halus, sehingga roti yang terbentuk daripada tepung bali tadi ni akan menjadi roti yang kasar-kasar. Kita pun kalau ada roti Arab ni ada macam-macam jenis. Kita pun selalu biasa makan. Ada roti kalau kita tengok, contohnya aish, itu agak keras, kasar. Ada roti tu hawara dipanggil. Kalau roti yang putih tu, Allah, lembutnya. Kerana panas-panas tu, Allah, Masya Allah, kita pergi kedai Arab makan tu, kita kata, roti ni pernah tak dimakan oleh Nabi SAW? Orang tanya. Ini tepung ni halus ni, dia uli, dia kisar-kisar halus, kemudian dia uli, jadi lembut roti itu. Pernah tak Nabi makan ni? Dia tanya kepada sahabat Nabi bernama Sahal bin Sa'ad. Maka faqala Sahlun, ma ra'a Rasulullah SAW an-naqi hatta laqiya Allah. Ma ra'a Rasulullah SAW an-naqiya hatta laqiya Allah. Allah. Jawapan itu, subhanallah. Kita sebab dengar. Orang tanya, Nabi pernah tak makan roti yang putih bersih tu, yang lembut-lembut tu? Kata Sahal, bukan Nabi ni pernah makan, tengok saja, bertemu saja dengan roti itu, tidak pernah sehingga Nabi wafat. Tengok saja, melihat gandum halus dan putih, itu pun tak pernah Nabi lihat sehingga Nabi wafat. Allah. Bagaimana sedang pendengar lihat bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Kita bandingkan sikit dengan kehidupan kita yang serba mewah ni. Masya Allah. Jauh sangat. Masya Allah. Jauh betul. Kita dengan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ketika dengar macam itu, wah, terkejutnya. Macam mana? Maka tak puas. Mereka tanya, faqila lahu, hal kanat lakum manakhilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Jadi tanya lagi, adakah kamu dulu ni masa zaman Nabi ni memiliki alat penampi pada zaman tu, iaitu zaman Rasulullah SAW ni? Mereka faham. Jadi sebab kenapa tak halusnya roti ni adalah kerana penapisan dan kisaran itu yang tak menghaluskan, atau tak ada penampi yang betul untuk nak mengasingkan yang kasar-kasar tu. Jadi dia kata tak ada ke penampi di zaman Nabi SAW? Maka dijawab, maka natlana manakhil. Jadi dia kata memang tak ada penampi di zaman Nabi SAW. Masa itu tak sempat pun. Sebenarnya mereka pun bukan orang yang sibuk di dalam hal bab makan ni, nak sedap-sedap. Mereka zaman itu zaman
perjuangan, zaman dakwah, zaman yang sangat mementingkan ketika itu adalah bagaimana untuk nak mengajak manusia kepada Allah. Zaman itu bukan zaman itu saja, zaman kita pun sepatut begitu. Zaman yang kita nak teruskan, zaman terbaik, zaman baginda Rasulullah SAW. Zaman nak ajak orang kepada Allah, bukan kepada dunia, bukan kepada kemewahan. Jadi yang namanya alat-alat tu bukanlah maknanya tak ada sama sekali, tapi mungkin tidak diambil perhatian untuk lebihkan dalam hal-hal seperti itu, kerana ada yang sangat penting dan lebih penting, iaitu berjuang dan berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata tak ada pada zaman Rasulullah. Maka beliau ditanya lagi, qila kaifa kuntum tasna'una bisya'ir? Qala kunna nanfukhuh fayatiru minhu ma tara summa na'jinuhu. Jadi macam mana kamu bersihkan jerami atau antah dia tu? Kan macam kalau beras ada antah-antah dia tu atau abuk-abuk dia tu. Jadi macam mana? Kamu tak ada alat penampi yang moden sikit. Macam mana kamu nak hilangkan benda-benda tu? Maka dijawab oleh Sahal Ibn Sa'ad, kami meniupnya. Tiup bagi terbang yang ringan-ringan dia punya antah, dia punya jerami-jerami tu. Kemudian baru kami mengulinya. Apa yang hilang tu hilanglah. Yang kami sampai tiup tu hilanglah. Yang kami cuba tampi-tampi tu terbang-terbanglah. Kemudian barulah kami uli dia hingga menjadi tepung. Barulah kami uli sehingga menjadi tepung. Jadi maknanya sikit je, dah lepas tu uli-uli jadi tepung. Sebab apa? Nak segera, nak cepat supaya tidak dihabiskan masa dengan makan. Habis masa waktu untuk makan, untuk nikmati makan dan sebagainya, menyebabkan waktu yang sepatutnya digunakan kepada perkara yang lebih utama itu tidak dibazirkan dengan sebab itu. Inilah merupakan daripada keutamaan yang diutamakan oleh Nabi SAW, oleh para sahabat juga di zaman Nabi, yang menunjukkan pada waktu itu tak ada alat-alat itu tak banyak digunakan pada waktu itu. Hadis seterusnya an Yunus an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan ma'akala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khiwan wala fi sukurrujah wala khubiza lahu muraqqaq. Qala faqultu liqatadah fa'ala ma kanu ya'kulun. Qala ala hadhihi sufar. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam makan ala khiwan, di atas meja. Di atas meja makan lah. Nabi tak pernah, kata Anas, makan di atas meja makan. Ajib. Jadi kita ni makan tak di atas meja makan? Makan juga. Nabi tak pernah makan di atas meja makan. Adik, mana kita bertentangan dengan perbuatan Nabi? Macam mana? Ini diperbincangkan oleh para ulama. Pada zaman Nabi SAW, kata para ulama, makan ni, di zaman dulu, di zaman itu khususnya, pembesar-pembesar ni, di dalam untuk mereka menunjukkan kesombongan kekayaan mereka ni, maka mereka akan makan di atas meja-meja. Nak tunjuk ni dengan sombong. Jadi Nabi tak suka untuk nak, kalau kelihatan seperti mana orang-orang yang sombong. Ini sifat Nabi. Nabi adalah sayyidul mutawadhi'in, orang yang sangat tawaduk, pengulu segala orang yang tawaduk. Jadi oleh kerana itu, Nabi dengan tawaduknya, dia tak mahu makan di atas meja. Tidak makannya Nabi di atas meja ini bukan maksudnya tak boleh makan di atas meja. Jadi disebutkan al-adah muhakkamah, ataupun uruf itu juga boleh untuk menjadi ukuran. Di zaman dulu ni pembesar Rom, Parsi, begitu bangsawan-bangsawan, memang mereka ni nak tunjukkan mereka ni high class dan hebat, mereka makan atas meja. Hamba-hamba memang makan di atas lantai. Jadi Nabi makan di bawah untuk menunjukkan tawaduk Nabi. Tapi zaman ini, kata para ulama, makan di atas meja itu dah tidak lagi menggambarkan bahawa sombong atau kemewahan.
dah jadi biasa. Orang-orang biasa pun makan atas meja juga. Jadi kalau demikian keadaannya, maka hukum makan di atas meja itu adalah harus. Taklah dilarang untuk kita makan di atas meja, kecuali kalau memang ada niat untuk bangga-bangga, untuk sombong, maka tetaplah dengan kesombongan itu berdosa kerana niat tersebut. Jadi Syekh Al-Bajuri dia menyebutkan bahawa makan di atas meja itu adalah merupakan perkara yang baharu lah, kalau kita kata bid'ah lah, sebab Nabi tak buat. Tapi kerana hukum dia adalah harus, kerana sekiranya tidak ada niat takabur ataupun sombong. Ya, begitu. Jadi kita lihat bagaimana sederhananya kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, dan suka menggambarkan kesederhanaan dalam kehidupan, dan juga suka untuk nak dianya supaya kalau orang tak melihat, orang akan melihat bagaimana Nabi ni hidup dalam keadaan itu, merasa mereka tak rasa ketinggalan. Contohlah, maksudnya kalau kita ni duduk high class je, orang yang di bawah kita akan rasa, oh dia teruk sangat. Tapi tak, Nabi tak nampakkan kehidupan mewah tu, sehingga orang-orang yang miskin pun merasa mereka cukup lah melihat kepada kepimpinan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah, hebat. Itu satu, Nabi tak makan di atas meja, kata Anas. Wala fi sukur rujah. Nabi juga tidak pernah juga makan dalam pinggan kecil. Masya Allah. Pinggan kecil disebutkan, maknanya Nabi ni biasa makan ramai-ramai dalam talam. Bahkan ada kalanya Nabi makan dengan beberapa sahabat. Kadang-kadang dah bangun orang sambung. Ada orang pula sekadar ambil daripada makanan itu dari luar. Maksud cedok makanan, ambil daripada bekas-bekas yang ada telah dimakan. Jadi sebab Nabi kata sesungguhnya berkat makan itu adalah apabila banyak yang tangan di dalamnya, campur tangan dalamnya. Orang yang banyak tangan ini dalam talam lah, khususnya kongsi-kongsi ni lebih barakah. Dan juga tadilah, kerana tak makan dalam pinggan ni, biasanya di zaman dulu ni orang yang makan dalam pinggan-pinggan ni orang-orang yang nak tunjukkan sombong. Apalagi memang kalau kata pembesar-pembesar Rom pasir dulu, makan bukan hanya pinggan biasa, pinggannya adalah daripada emas dan perak. Makan daripada makanan dia, bekas-bekas yang digunakan daripada emas dan perak, hukumnya haram mutlak, ya. Tak ada yang dibolehkan. Pinggan daripada emas, daripada perak, baik sudunya, baik itu bekas minumannya, yang ini haram, diharamkan. Tapi nanti kita akan, kalau kita ni kat dunia sederhana pun semua, insya-Allah, seperti mana disebutkan di dalam Al-Quran, ahli syurga nanti dia punya pinggan, dia punya cawan semua daripada emas dan perak, masya-Allah. Jadi biarlah kita rida dengan kehidupan sana dunia, untuk biar nanti dapat nikmat itu semua di syurganya Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sukur rujah adalah pinggan kecil ni, biasanya digunakan untuk juga dimasukkan sukur rujah ni, pinggan kecil yang digunakan untuk nak letak kita ada sos, kicap, penambah pembangkit selera, penambah perasa, kita kata. Kalau orang Arab ada namanya salatah. Salatah ni maknanya sambal lah, ataupun sayur-sayuran campur yang digunakan yang cuka dan sebagainya. Sukur rujah ni letak dalam tu, penambah selera, masya-Allah. Itu penambah selera. Baik, Nabi tak makan itu. Kenapa? Sebab memang makan ini bukannya untuk nak makan banyak-banyak, tambah selera. Untuk apa? Untuk nak tambah banyak makan lagi. Allah, tambah banyak makan lagi. Ini tak sampai. Ini maknanya tak capai alamat-alamat kita ni sebenarnya bersederhana dalam makan. Jadi sukur rujah ni membawa kepada lebih daripada makan. Jadi sebab tu dia katakan Nabi ni tak makan dengan gunakan sukur rujah. Nabi makan apa yang ada dalam talam atau dalam bekas tu. Wala khubiza lahu muraqqaq, dan Nabi ni tidak pernah dimasak untuk baginda Rasulullah roti yang lembut, tak ada. Jadi macam riwayat sebelumnya tadi, Nabi tak pernah makan roti-roti putih yang lembut tu, tak ada. Maka ditanya kepada Qatadah. Qatadah ini dia yang tanya kepada Anas. Anas cerita dia sampai kepada orang. Fa'ala ma kanu ya'kulun. Jadi kalau begitu, mereka ni zaman Nabi ni makan dekat mana? Kalau tak boleh makan di meja, tak ada pinggan kecil untuk ni, dia makan dekat mana? Qala ala hadhihi sufar. Maka dikatakan Nabi makan di atas alas begini.
kata Qatadah, alas makan, makan yang ada pernah alas ya disebutkan. Baik. Jadi maknanya Nabi makan ni ada alas, dia rantai tapi dia alas. Sufar disebutkan. Menunjukkan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia pastikan supaya apa yang jatuh tu dapat untuk dimakan lagi, supaya tak kotor. Kalau makan atas tanah aja, tiba jatuh kat tanah dah tak boleh makan. Ada sufar, ada atas alas. Ada alas dikatakan dibuat dari kulit, ada alas yang dikatakan dibuat daripada bahan-bahan kain dan sebagainya. Walhasil kita juga dalam kita punya istilah ada juga mengatakan sebagai saprah lah kita kata, alas digunakan. Ini juga digunakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis-hadis yang kita sebutkan ini ada lagi beberapa hadis ya. Kita lihat berulang daripada hadis-hadis yang sebelumnya kita dah bahaskan, sebutkan tadi, iaitu tentang jenis roti yang dimakan oleh Nabi SAW, yang disimpulkan jadi kebiasaan Nabi makan adalah roti syair. Pun begitu, roti syair yang dinikmati oleh Nabi dan keluarganya adalah sangat sederhana, cukup-cukup, bahkan tak pernah kenyang 2 hari betul-betul. Satu hari ada, satu hari dah tak ada dah. Begitulah kesedaran hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tak suka makan dalam kesombongan kepada Allah dan kepada orang lain. Jadi oleh kerana itu, perkara-perkara yang membawa kesombongan akan ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu digalakkan untuk kita menginsafi diri kita ni, supaya kita ni jangan menjadi orang yang lupa lalai dengan rezeki yang diberikan oleh Allah ini, sehingga kita lupa bersyukur kepada Allah dan kita lupa kepada orang lain juga. Sehingga kita ni makan hebat-hebat, mewah-mewah, tapi kita lupa ada orang-orang di sekitar, di sekeliling kita yang dalam kesusahan, yang tak cukup makan. Apalagi yang kita tengok penderitaan-penderitaan daripada negara-negara yang bergolak, pelarian-pelarian. Masya Allah, kesiannya. Apa yang kita boleh untuk berikan perhatian kita kepada mereka? Adakah dengan kita gambarkan dengan kemewahan yang makan kita, pembaziran yang kita buat, sepatutnya tidak berlaku. Tetapi hendaklah kita bersederhana dan gunakan kelebihan-kelebihan yang kita miliki untuk membantu kepada saudara-saudara kita di mana saja mereka berada, khususnya yang dekat dengan kita, kerabat kita, jiran-jiran kita, kemudian kaum mukminin, mukminat, muslim-muslimat di mana saja mereka berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan yang bahagia dunia dan di akhirat, sebagaimana kegembiraan yang dirasai oleh keluarga Nabi Muhammad SAW, para sahabat. Dan mudah-mudahan kita akan dapat untuk perhatian kepada saudara-saudara kita dengan kita membantu, baik itu dengan wang ringgit dan juga tenaga dan apa saja, dan doalah untuk kita semua dan mereka agar mudah-mudahan diangkat segala ujian ini dan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekspresikan malam anda dengan alunan seleksi muzik pilihan dan rangkaian rancangan membina jiwa. Mari dengarkan segmen ekspresi jam 8 malam hingga 12.30 malam bersama Haji Faiz berkongsi rancangan Apa Kata Anda, Carta Ekspresi, Maulid dan Dari Hati. Dengarkan IKIM, pasti sentiasa ceria. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ajari kami senyum dalam kepahitan, kau tunjuki kami teguh dalam pendirian. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Safiyallah, qudwah hidup kami.
kecintaan kami. Ya Habib Allah, Ya Rasulullah, insan paling kasih pada kami. Kami ingin membalasnya dengan istiqamah di jalan yang kau tunjuk ini. Ya Habib Allah, Ya Rasulullah, kami cinta kepadamu. Selawat dan salam kami kepadamu. Moga akan bertemu di negeri abadi. Ya Habib Allah, Ya Rasulullah, insan paling kasih pada kami. Kami ingin membalasnya dengan istiqamah di jalan yang kau tunjuk ini. Ya Habib Allah, Ya Rasulullah, kami cinta kepadamu. Selawat dan salam kami kepadamu. Moga akan bertemu di negeri abadi. Kau ajari kami hidup menebar kebaikan, keindahan pekerti, cerminan kejernihan hati. Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Ya Safi Allah, kerinduan kami. Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini bermula 2 November hingga 30 November 2020. Caranya mudah saja. Layari laman web www.ikim.my Palang Kaji Selidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Menariknya juga sebanyak 20 helai t-shirt eksklusif disediakan untuk anda yang bertuah. Jadi, tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my Palang Kaji Selidik sekarang. Buat orang Kelantan mana berada di Kota Baru, anda kena dengar Radio IKIM di frekuensi 89.8 FM. Saya, Amira Mamak Fauzi, pendengar setia Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus. Dengan pengambilan secara berterusan, Alhamdulillah, semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenaga sampai ke malam. Serai mas kurma Hidayah Plus ni adalah nutrisi tambahan semula jadi. Untuk kekal bertenaga, saya dah cuba serai mas kurma Hidayah Plus. Anda, bila lagi? Terus dapatkan serai mas kurma Hidayah Plus di seluruh toko-toko jamu seluruh Malaysia. Hubungi kami di talian 013-782-5282. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Obat. Filantropi Islam dan Wakaf Kooperatif di Malaysia adalah buku baharu terbitan IKIM.
Buku yang membicarakan tentang konsep kedermawanan, wakaf korporat dan jenis kedermawanan dalam Islam ini telah diterbitkan pada 2019. Buku yang banyak mengupas tentang konsep wakaf korporat ini sesuai bagi mereka yang sudah menceburi bidang ini seperti tokoh korporat, ahli-ahli akademik seperti pensyarah, pelajar-pelajar institusi dan kepada mereka yang berminat dalam menambah pengetahuan tentang wakaf korporat ini. Layari laman web kami www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03 6204 6389 atau 388 untuk mendapatkan buku ini segera. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu di negeri Sabah dibina atas cetusan idea Allahyarham Tun Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Said Keruak yang di Pertuan Negeri Sabah yang ke-7. Masjid ini siap dibina pada Jun 1961. Dinamakan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu adalah kerana kedudukan masjid yang terletak betul-betul di kawasan bandaraya dan merupakan masjid yang terbesar di daerah tersebut. Pada asalnya, tapak masjid adalah kawasan persisiran laut Kampung Likas. Masjid ini terletak di persisiran pantai dengan lanskap persekitaran berhadapan dengan pulau-pulau yang indah. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu juga mempunyai ciri-ciri reka bentuk Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. 70% daripada kawasan masjid ini dikelilingi air, menyebabkan ia kelihatan seolah-olah terapung di atas air. Di sebalik pembinaan masjid ini, terdapat 1001 sejarah yang cukup luar biasa. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembalilah sebelum terlambat, cepat-cepatlah engkau bertobat. Dosa jangan ditambah, iman jangan dikurang, tauhid jangan dibagi, hidup hanya satu kali. Pikir-pikirkanlah, renung-renungkanlah, hanya pada Tuhan tempat kita berserah. Dosa jangan ditambah, iman jangan dikurang, tauhid jangan dibagi, hidup hanya satu kali. Pikir-pikirkanlah, renung-renungkanlah, hanya pada Tuhan tempat kita kembali. Hidup tanpa cinta kan hampa, hidup tanpa iman pasti binasa. Kembalilah sebelum terlambat, cepat-cepatlah engkau bertobat. Dosa jangan ditambah, iman jangan dikurang, tauhid jangan dibagi, hidup hanya satu kali. Pikir-pikirkanlah, renung-renungkanlah, hanya pada Tuhan tempat kita berserah. Dosa jangan ditambah, iman jangan dikurang, tauhid jangan dibagi, hidup hanya
Sejauh manakah anda peka dengan tahap kesihatan anda yang terkini? Tidak menjadikan pemeriksaan kesihatan sebagai rutin antara faktor menyebabkan rakyat negara ini tidak mengetahui penyakit dihidapi, sekaligus menambah kemungkinan terlewat mendapat rawatan. Individu perlu melakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya 2 kali setahun atau 6 bulan sekali bagi mengetahui tahap kesihatan selain dapat mengesan penyakit kronik dengan lebih awal seperti penyakit jantung, darah tinggi dan kencing manis. Pencegahan dan rawatan awal dapat dilakukan dengan mengetahui tahap kesihatan anda. Dapatkan pemeriksaan kesihatan anda hari ini. Hiburan mendidik jiwa. Kau tak nampak dia tapi Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Al-Farabi. Al-Farabi atau nama penuhnya Abu Nasr Muhammad ibni Muhammad ibni Tarkhan ibni Ulzagh Al-Farabi merupakan seorang lagi tokoh agung pada zaman kebangkitan ilmu Islam. Al-Farabi dilahirkan di wilayah Wasij, berhampiran dengan Parab yang berhampiran pula dengan Sungai Sayhun di Turki pada tahun 260 Hijriah bersamaan 874 Masehi. Al-Farabi ialah anak seorang tentera yang miskin. Sewaktu beliau masih kecil, bapanya telah membawa beliau berpindah ke Baghdad. Di Baghdad inilah beliau berkesempatan mempelajari bahasa Arab di bawah pimpinan Ali Abu Bakr Muhammad ibni As-Sari ibni Sahal, iaitu pakar bahasa Arab yang dikenali sebagai Ibnu Siraj. Apabila Baghdad mengalami kekacauan politik pada tahun 329 Hijriah, Al-Farabi memilih untuk berpindah ke Damsyik. Tidak berapa lama kemudian, beliau berpindah pula ke Halab. Di sana, beliau berkhidmat di Istana Saifuddaulah dengan mendapat gaji hanya 4 dirham sahaja sehari. Sedangkan penyair Al-Mutanabbi diberikan ganjaran sebanyak 1000 dinar bagi setiap kasidah yang dihasilkannya. Al-Farabi terkenal dengan kemahirannya menguasai banyak bahasa dan cabang-cabang ilmu, selain merupakan seorang pemusik yang sangat handal. Dengan lagunya, Al-Farabi mampu membuat orang menangis atau tertawa. Al-Farabi juga disebut sebagai orang yang mencipta sejenis alat muzik yang dikenali sekarang ini sebagai gambus. Meskipun sentiasa memakai pakaian ahli tasawuf dan bersikap zuhud, beliau tidak dikenali sebagai seorang sufi. Bahkan sebaliknya, Al-Farabi sangat terkenal sebagai seorang ahli falsafah yang agung dan orang yang paling memahami falsafah Aristotle. Beliaulah tokoh yang paling awal menulis tentang ilmu logik Yunani secara teratur dalam bahasa Arab. Antara buku dan risalah karangan Al-Farabi termasuklah Risalah fil Aql yang menyentuh tentang akal manusia, Ihsa'ul Ulum yang berkaitan dengan ilmu-ilmu pada zaman Yunani, Kitabul Jam' yang membicarakan falsafah Plato serta Aristotle, dan Al-Madinatul Fadilah yang mengupas falsafah politik. Petikan daripada buku Tokoh-tokoh Kesarjanaan Sains Islam, hasil tulisan Profesor Datuk Dr. Mahmud Zuhdi Haji Abdul Majid. Temukan jawapan dalam setiap permasalahan. Ikuti sesi bersama Yang Amat Arif Datuk Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mohtar, Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, yang berbahagia Profesor Datuk Nur Aziah Haji Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang Keluarga, Wanita dan Kanak-kanak, dan yang berbahagia Tuan Haji Ikram Hussein, Kaunselor Berdaftar, menerusi segmen Dari Hati, Jumaat 9 malam hanya di IKIM. Dari hati, kita berkongsi, mencari solusi. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap.
Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Kobo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564 tertakluk kepada terma dan syarat. We take using public facilities such as public restrooms or toilets for granted at times. After all, we usually do not have to clean them. If you had to clean them, how would that change our treatment of them? Let us see some ways we should act when using public restroom facilities. Flushing a toilet is just one part of keeping your stall tidy. It's essential to wipe down the toilet seat for the next occupant. After all, the cleanliness of the seat reflects directly upon you. Avoid throwing paper towels or splash water all over in public restroom. Bear in mind, restrooms don't clean themselves, so when you make a huge mess, someone has to clean it up. It only takes a few seconds to make sure your paper towel you wiped your hands with ends up in the trash instead of the floor. Sinks are for washing your hands, not the rest you. When you splash water all over, someone has to mop it up. Plus, you risk someone slipping and falling on a wet floor. Kids left unattended will most likely make a mess. It is not cute and funny, and it makes the toilet unusable. And in worst cases, a plumber needs to be called. Most restrooms come equipped with baby changing tables. This is where parents will change their babies. Make sure you dump in your baby diaper into the bin. Throwing waste products around in the restroom is just plain rude. The restroom should be left in as good as or better condition after you use than it was before you entered. Always wash your hands with soap after conducting your business. You and everyone who uses public facilities can do their part to keep public restrooms clean. Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Kesihatan kita hari ini bercerita tentang kesedaran kesihatan lelaki. Ini semua bersempena dengan Hari Kesedaran Kesihatan Lelaki Sedunia pada 19 November ini. Dan kita bersama dengan Dr. Ahmad Ihsan Abu Bakar, pakar perunding perubatan keluarga Hospital Pusrawi. Saya juga lelaki, saya tahu, saya faham. Memang kita sikap semua jadi kita nak maintain macho. Ego kita memang tinggi sikit berbanding dengan wanita. Kita memang takut macam-macam sebenarnya dalam hati kita. Cuba nak tunjuk macho. Tapi saya rasa kita kena ketepikan sikit ego kita. Satu, pergi jumpa doktor untuk saring kesihatan. Okay, walaupun kita sihat, kita perlu juga jaga kesihatan kita. Kita perlu jumpa doktor dan tengok kita punya tahap kesihatan kita macam mana. Nombor dua, lifestyle kita mesti kena sihat. Walaupun kita muda, lifestyle kena ikut betul. Okay? Makan pemakanan yang sihat. Tempat bersenam, kalau merokok, kena berhenti merokok. Saring kesihatan. Lepas tu, kalau ada masalah kesihatan, apa-apa, bincang dengan doktor. Jangan pendam. Selalunya sekarang ni banyak yang pergi doktor Google boleh lepas Google tu jumpa doktor dan dapatkan kepastian, sebab tak semestinya semua yang kita Google tu adalah betul. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Carta Ekspresi. Undi lagu-lagu kegemaran anda dan artis-artis kesayangan anda menerusi Carta Ekspresi bersama Faiz Haji Osman, Isnin hingga Kamis 10 malam hingga 12.30 malam. Mengapa membisu? Terima kasihku atas kesetiaan. Undi di www.ikim.my/